Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, bila tengok bukan apa Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Bila tengok kau Ustaz, tengok gambar kita kat ini kat TikTok ni, dia tolong trim terus ya. Jadi macam bersih. Jadi handsome lebih sikit. Itulah hanya. Ustaz, insya-Allah. Suara Bismillahirrahmanirrahim. saya okey ke Masih? Cun. Suara okey? Suara Ustaz Cun nyanyi lagu ke? Ini pakai ni apa? Wireless. Ni dia panggil apa ni ya? Dia panggil entahlah apa benda dah panggil. Yang sekarang ni dia orang pakai, anak saya bagi hadiah birthday. Oh, dia Tahu tengok. apa panggil? Alhamdulillah, selamat hari jadi Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Ustaz. Terlebih ni sebelum tu, selamat hari jadi, lepas tu tengok tengah duk jinjing dua cucu habislah. Toknya kena belajar tukar pampers. Kena ulang kaji balik ya. Ulang kaji semula. Ustaz, bismillah. Ustaz, sebelum kita hari ni kita ada tajuk menarik sekali. Bukan nak nuju ke siapa-siapa, tak ada. Ini untuk semua, untuk kita sekali, untuk anak-anak kita sekali Ustaz. Bukan apa Ustaz, kita pun dah lama kahwin dah Ustaz. Dan kita pun pengalaman pasal kahwinnya pun, bila kita dah lama kahwin ni, kita adalah pengalaman, kita tengok macam-macam orang kan, macam-macam kahwin, cara kahwin ni macam-macam, cara cerainya. Bukan apa Ustaz, saya selalu pesan dekat anak saya, rumah tangga ni medan ujian, satu. Kan Ustaz, lagi satu, saya teringatlah kan dulu-dulu, kan orang selalu doa lepas kahwin ni, dia mendoa panjang jodoh sampai ke anak cucu. Ustaz, saya betul-betul depan mata saya tengok Ustaz, betul orang ni bercerai lepas dapat cucu Ustaz. Oh iyalah ya. Takkan itu Sampai je. anak cucu je. Anak cucu. Dapat je cucu terus cerai. Ya. Allah Akbar. Bila kita duduk di medan, macam ustaz duduk di medan itu, memang medan itu. Ustaz tengok macam-macam mehnah, cara kahwin, cara cerai, cara rujuk. So, ini untuk kita lah, semua untuk kita. Bukanlah kita nak cakap kita ni terror, kita pun ada juga rumah tangga na'udzubillah yang bercerai umur dah kahwin 20 tahun, 30 tahun. Allahu Akbar, kan? Puncanya kecil je pun. Kan? Tak tutup suis lampu. Nyudahnya lampu bilik air tak tutup. Puncanya. So, wallahu a'lam Ustaz. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Terima kasih juga kepada saudara Hezri. Hezri kita. Sana Helwah. Terima kasih. Terima kasih semua yang join. Boleh share-share lah kita sembang-sembang. Pertamanya, terima kasih. Ya Ustaz. Saya saja ceritalah ada sikit pengalaman macam masa mesyuarat peringkat daerah tu. Adalah antara persoalan yang ditanya tu masa PKP dulu tau. Masa PKP. Ya Ustaz. COVID kan. Jadi ada antara soalan tu adalah berapa persen perkahwinan, berapa persen perceraian pada tahun tersebut, 2020. 2020 yes. Ya. Jadi saya pun bagi statistik lah. Masa 2020 tu rupanya kadar perkahwinan meningkat, Masih. Oh, masih PKP? Masa PKP kadar perkahwinan meningkat.
Tak tahu nak buat apa Ustaz. Faktor antara faktornya saya rasa lah kemungkinan kerana pada masa tu pun kos perkahwinan jadi murah mana sih? Ya betul Sebab Ustaz. tak ada kena kenduri besar-besar, tak ada kena buat itu, Betul, tak ada Ustaz. kena banyak kan? Saya depan rumah saya orang tinggal nasi bungkus. Lepas tu ada stiker kata majlis. Ah, jadi dia lebih mudah. Maknanya secara kasar lah kita tengok. Maknanya perkahwinan ni kalau dimudahkan ramai orang yang akan maksudnya orang akan kahwin. Kan? Kerana yalah macam kita kata tadi isu-isu antara isu-isu sekarang ni itulah belanja hantaran. Selalunya belanja hantaran lah kan. Ya Ustaz. Kemudian pihak lelaki pun kena buat kenduri lagi. Sebenarnya kalau ikut hukum asal digalakkan walimah tu sebenarnya pada pihak lelaki sahaja. Kalau ikutlah. Okey. Kalau ikutlah kan. Jadi pihak lelaki buatlah kenduri. Tapi oleh kerana adat kita pihak lelaki bagi duit kepada pihak perempuan untuk buat kenduri. Untuk buat kenduri. Jadi itulah dia hantaran tu. Tapi kadang-kadang oleh kerana masyarakat kita pun dah berubah banyak, tapi dia pun dah tak tahu dah punca kenapa bagi hantaran. Tak apa. Sebab dia pun nak buat kenduri juga. Akhirnya hantaran pun dia mengambil. Lepas tu kenduri pun kena buat juga lagi. Kena buat lagi. Laki kena buat juga lagi kan. Jadi beban tu jadi berat. Menyebabkan ramai orang yang nak kahwin, anak-anak muda terutamanya mereka tertangguh. Lepas tu kalau ikut trend sekarang ni Abang Nasir, banyak juga anak-anak muda ni yang menangguhkan perkahwinan. Ya Ustaz. Sebab itulah sebab faktor kewangan, mereka terpaksa simpan duit yang banyak. Tapi bila COVID itu dia jadi satu kelebihan lah. Betul Ustaz. Ramai orang berlumba-lumba cepat kahwin. Supaya dapat orang kata apa, dapat mudah sikit, murah. Memang mudah sungguh. Mudah sungguh, betul. Kalau buat nasi pun macam mana saya cerita lah, nasi bungkus je. Bungkus letak kat depan rumah. Tak boleh jemput orang kenduri kan. Tapi tahun ni pun Masjid Negeri nampaknya dah mula buat balik. Dia panggil nikah jama'i syar'i. Alhamdulillah. Nikah jama'i ni maksudnya nikah ramai-ramai. Dengan Nikah kos ramai-ramai. yang lebih murah lah Masih. Berapa orang dah stop sekarang? Kos tu dalam 3,000 je. Sekarang ada berapa orang join Ustaz? Nikah jama'i tu. Semalam saya mesyuarat, dia khabarkan kuota dah penuh Masih. 20. Oi. Alhamdulillah. 20 pasangan dah penuh dah. Penuh dah. Tapi kalau ada lah siapa-siapa yang berminat lagi, maksudnya nak cuba tanya, benda ni akan dibuat pada 28 bulan Disember nanti. Kalau ada yang nak tanya lagi, boleh tanya dengan urus dia di Masjid Negeri lah. Nikah yang pertama saja Ustaz Nikah itulah dema apa nama ni, saya cakap lah kan, ini apa, resis juga dema ni. Tiga R. Kepada golongan yang nak poligami tak boleh. Tak boleh. Hanya dibenarkan untuk yang seorang isteri. Kalau duda pun boleh, janda pun boleh, tapi syaratnya seorang. Seorang. Yang kedua memang tak boleh. Yang kedua dia memang tak bagi. Sebabnya mungkin kuota tu, dari segi kuota lah kot. Kan? Yalah tu Ustaz. Tapi tak apa. Mungkin nanti satu masa esok saya buat besok apa nasi, saya buat apa? Nikah jama'i poligami syar'i. Oh, itu kena tutup Ustaz. Takut kantoi. Kalau jenis kantoi habis, kenduri pun habis hancur je. Habis. Baik. Ya Ustaz. Okey, balik cerita kita tadi. Jadi sebenarnya perkahwinan ni satu benda yang memang digalakkan dalam Islam. Kerana memang Allah Ta'ala jadikan kita ni, fitrah kita ni kita sukakan kepada pasangan kan. Ya Ustaz. Bahkan
Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan pada kamu ada pasangan ni, pada lelaki ada perempuan, min anfusikum azwaja, pada diri kamu tu ada, maknanya pada lelaki ada perempuan, ada pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu dapat litas kunu tu boleh juga kita maknakan dengan kita dapat hidup bersama dengan dia, ataupun kita boleh kata kita dapat cenderung dan tenteram bersama dengan dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan rahmah, dan Allah menjadikan pada pasangan ni kasih sayang dan belas ihsan. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Jadi Allah ciptakan kita ni berpasangan, Allah suruh kita berpasangan. Surah An-Nisa ayat 3, Allah kata fankihu ma tabalakum min nisa. Nikahlah kamu perempuan-perempuan yang kamu suka, jadi itu antara lah galakan. Bahkan Nabi SAW juga menggalakkan nikah, Ya Ustaz. Nabi SAW, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sungguhnya nikah itu adalah sunnahku, sebahagian daripada sunnahku, dan siapa yang tidak suka kepada sunnahku bukan pada kalangan aku. Ya Ustaz. Jadi nikah ni kita tak ada ni dah, tapi boleh kata majoriti orang sukalah. Cuma bab nikah ni saya nasihatkan ialah kalau boleh, kalau anak-anak kita lah, bagi Ya, ibu Ustaz. bapa, kalau anak-anak kita rasa dia dah sampai masa dia nak nikah, kita kena usahakan. Ya Ustaz. Permudahkan urusan dema, kita usahakan. Jangan Sebab cakap apa? Ustaz. Sekarang kamu jangan nak merepek. Dah mernyam dah sekarang. Itulah ayat keluar. Kamu jangan. Tak boleh. Dia nak kahwin, tengoklah. Kalau di sekolah lagi memang kita nasihatkan dulu kan. Habiskanlah belajar dulu. Tapi kalau dah kat universiti contohnya dia nak nikah, dia ada kematangan dah kita tengok. Jadi kita boleh uruskan. Dan sebaiknya ibu bapa lah yang melorongkan. Dan saya pada peringkat ini yang Malaysia, saya pun selalu nak kena ingatkan juga kepada anak-anak kita. Ya Ustaz. Koma kalau nak pilih pasangan, pilihlah yang ikut yang Nabi ajar. Ya Ustaz. Yang beragama kan. Kemudian kalau ada lagi yang lain cantik, kemudian keturunan baik, kemudian ada pekerjaan yang baik ataupun ada harta, kemudian keturunan yang baik, itu bonus. Itu bonus. Tapi yang pentingnya, paling penting adalah beragama, kan? Ya. Kita nasihatkan supaya dema awal-awal, sebab zaman sekarang bukan dia tak boleh kita cari dah Malaysia macam dulu. Betul Ustaz. Keluarga carikan kan. Betul Ustaz. Sekarang memang dema akan cari sendiri, tapi kita nasihatkanlah dema. Orang macam mana yang dema boleh cari, yang macam mana jangan pilih kan. Mungkin kita pun ada sikit pengalaman Malaysia kan. Ya betul Ustaz. Kalau keluarga porak-poranda, bergaduh, keluarga tak aman kan. Ini nanti petunjuk kita pun kahwin dengan dia jadi masalah nanti. Betul Ustaz. Saya satu Ustaz. Saya pesan dengan kawan-kawan anak-anak pun saya pesan. Saya tanya Ustaz masa ni kan. Kita risaukan, bukan apa, na'udzubillah lah. Kita risaukan kamu kahwin nanti, kamu kena tanya juga dari segi kewangan dia macam mana, dia ada hutang ke tidak. Sebab takut kamu kahwin ni, so kamu nanggung hutang dia. Itu satu Ni Yalah. bukan, saya ini Ustaz, bila Ustaz cakap, sekarang ni jodoh ni, dia tak, ni macam anak saya yang laki ni kan. Zaman online, zaman TikTok semua kan. Bulan depan kami pergi meminang Ustaz. Mana Ustaz? Sempurna. Oi, mak, jauhnya. Sempurna Ustaz. Perkenalan secara online lah ni. Itu lehernya. Tak apalah, suruh dia, maksudnya semak dululah kan, tengok dulu. Kalau dia rasa memang orang tu betul baik, setelah InsyaAllah. membuat sedikit siasatan, kemudian kita istikharah, minta dengan Allah bagi petunjuk kan. Kalau dah kita usahakan, kita dah usaha begitu, kemudian kita teruskan insya-Allah. Ya Ustaz, betul Ustaz. Selebihnya kita tawakal Allah. Tawakal je.
Dekat depan tu nanti mungkin macam kita nak bincang lepas ni lah. Kat depan tu nanti mungkin ada ujian yang menunggu. Itu isu dia kan. Tapi Ujian apa tu. pun peringkat awal ni kita kena usaha. Itu kerja kita, usaha. Kemudian kita kena istikharah, maknanya berdoa, minta dengan Allah. Selepas tu dah selesai tu, kita rasa yakin, kita tawakal kepada Allah. Betul Ustaz. InsyaAllah. Saya tak setuju dengan setengah orang kata, Ustaz, nak macam mana, dia kata udah takdir, udah jodoh. Lepas tu kalau bercerai pun macam mana, udah takdir. Semua kita letakkan pada takdir. Sebenarnya Senang sebagai je. ahli sunnah wal jamaah, kita kena ingat pada takdir tu ada usaha kita. Kan? Pada takdir itu ada usaha kita. Usaha kita tu nanti akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Saya ada sedikit berbeza sikit Abang Nasir pada kajian saya tentang takdir ni. Bukan Okey, Ustaz. berbeza pada ulama, bukan. Berbeza pada kefahaman biasa kita. Ramai orang kata ajal, maut, jodoh, itu semua adalah di tangan Tuhan. Sebenarnya semua benda dalam hidup kita ni di tangan Allah. Ya, betul Ustaz. 100%. Yang disebut tu bukan apa, kerana Allah Ta'ala perintahkan malaikat menulis tentang perkara ni masa kita di dalam rahim ibu. Kan? Okey. Tapi Abang Nasir kena ingat, daripada dalil yang banyak, takdir kita yang dekat dunia ni dia bersifat mu'allaq, dia bersifat berubah-ubah Abang Nasir. Berubah-ubah. Okey. Dia yang mubram ni maknanya yang azali, yang Allah Ta'ala telah catatkan di Lauh Mahfuz. Itu yang kita makhluk tak tahu. Itu tak tahu. Itu pada ilmu Allah. Allah lah maha mengetahui. Tapi di peringkat kita Abang Nasir, takdir tu saya boleh kata macam ni lah mudah. Takdir yang tercatat tu, boleh tak kalau saya kata macam ni, yang malaikat tulis tu tentang satu perkara tu ada 1000 jalan. Ada jalan. Tentang satu perkara tu malaikat tulis 1000 jalan. Contoh saya bagi. Jadi samalah macam apa nama ni? Perkahwinan, sama macam pemilihan calon kan. Sebab tu Nabi suruh kita pilih. Nabi suruh cari yang baik. Kalaulah contohlah kita kata jodoh tu Tuhan dah tetapkan, kenapa Nabi nak suruh pilih? Itulah. Carilah yang pergi masjid. Nabi kata tungkahul mar'ah li arba'. Biasanya perempuan ini dinikahi kerana 4 sebab. Nabi kata li jamaliha, sebab cantik biasanya, limaliha sebab harta, wali apa nama ni, nasabiha kan, kerana keturunannya kan, apa nama ni, walidiniha, yang keempat kerana agama, kata Nabi. Fa'al bizatiddin. Maka pilihlah kamu yang beragama, Nabi kata. Beragama. Taribat syadak, nescaya kamu akan berpuas hati. Taribat syadak ni kira macam puas hati lah. Jadi Nabi pesan suruh pilih. Nabi pesan suruh pilih. Maknanya usaha kita tu dia ada kesan dengan izin Allah. InsyaAllah Ustaz. Maksudnya peringkat pemilihan tu dah kena pilih lah. Kena pilih. Sebab tu kadang-kadang ada orang ni Abang Nasir, kita tengok dan kita ingat orang yang pilih cantik ni tentu bahagia. Tak tentu lagi. Kan? Ada orang kata pilih handsome ni tentu bahagia. Ini yang Nabi dah sebut ni, kan? Tapi itu realiti kita tengok Abang Nasir. Ada mengingat kalau cantik, bahagia. Makan Maggi kamu kat rumah nanti. Cantik kawan dengan handsome, kita pun tengok, ini pasangan paling ideal, ini pasangan paling bahagia, kata kita. Ustaz, minta maaf Ustaz, mencelah Ustaz. Saya selalu ada bila kita orang tahu kita, saya kena ramai ustaz muda semua. Ada makcik-makcik datang, Nasir tolong carikan untuk anak saya ustaz seorang. Saya cakap, masalahnya Kak, saya cakap,
Ustaz ni memanglah ustaz, tapi masalahnya jadual demo tu takut orang rumah nanti bakal isterinya tak tahan. Ustaz macam Ustaz Ashraf, ustaz kan. Jadual ustaz macam mana ustaz? Bukannya memang jadual ni padat. Takut kamu 3 hari sekali, 2 hari kali sekali kamu jumpa lelaki kau. Takut kamu tak tahan. Oh, ustaz nak pergi Mesir lagi 2 bulan. Ya. Itu satu lagi. Tak, jangan ingat. Oh, ustaz. Sebab saya ada pengalaman, ada ni kan. Sebab ada isteri yang tak boleh dah kahwin, dia tak boleh redha isteri suami dia ustaz. Sebab memang tak duduk rumah. Jadual dia padat. Jangan ingat kahwin ni ustaz ni seronok. Jangan. Ya. Pening kamu. Sepanjang saya tahu kan, ada 3 pekerjaan yang selalu tak ada kat rumah ni. Ustaz, lagi apa nama ni, ahli politik. Lepas tu apa nama ni, pendakwah. Pendakwah pun sama jugalah. Walaupun dia bukan ustaz, tapi kalau dia pendakwah pun sama juga, tak ada kat rumah. Semua jenis touch and go je ustaz. Tapi iyalah, ulama-ulama dulu pun banyak isteri-isteri mereka ni ditinggalkan kerana mereka berdakwah, kerana apa kan. Tapi memang isteri mereka telah ditarbiah dengan kuat. Sebab itu betul lah, kalau nak kahwin dengan ustaz ni dia kena ada dia ada satu persediaan khas. Ketahanan jiwa untuk maksudnya berkorban kerana apa pekerjaan suami dan sebagainya lah. Betul ustaz. Sebab saya ada kawan seorang ni, dia buat umrah. Ustaz, anak 7 orang berderet ustaz. Anak 7 orang kecil-kecil. Dia umrah, dia duduk sebulan dekat Mekah Madinah. Kan, saya tanya, saya cakap, saya pesan dekat dia, kita buat apa pun kalau isteri redha, insyaAllah boleh. Isteri kena redha macam ustaz keluar. Ustaz balik kerja dah pukul 5, 6. Kan, mandi pergi nak kuliah maghrib. Kalau katalah isteri tak redha, abang ni datang sekejap dah pergi kuliah. Kuliah je kerjanya. Ni yang kami kat rumah ni, macam mana? Redha isteri tu ustaz. Nak tanya pasal redha isteri ni ustaz. Macam mana ustaz? Okey. Kejap. Satu lagi perkara bila Abang Nasir sebut tu, apa nama ni, balik sekejap ni. Sebab itu saya rasa antara perkara yang perlu kita ambil kira juga adalah dia panggil apa nama ni, apa istilah dia, masa yang quality times. Jadi kita ada masa sikit. Jadi masa sikit tu kita kena bagi tumpuan kepada keluarga. Jangan masa sikit tu, masa tu pun kita nak main handphone juga. Masa sikit tu kita nak pergi lepak dengan kawan. Masa sikit tu kita buat benda lain. No. Masa sikit tu yang kita ada tu, selain daripada kita kerja, selain daripada kita ada aktiviti hobi, masa sikit dengan keluarga tu kita kena bagi quality time, betul-betul 100%. Yes, kena bersama dengan mereka, makan bersama, sembang-sembang. Sebab tu saya kalau tengok Abang Nasir, saya ialah ini ikut kemampuan kita lah Abang Nasir. Kalau tak ada kemampuan makan kat luar, kita makan kat rumah kan. Tapi saya salah satu cara untuk saya bersama dengan keluarga ni masa makan-makan dekat luar. Maksudnya kita akan makan sekali, kita akan sembang, kita akan tanya, kita ada bergambar-gambar. So masa yang kita ada tu mungkin dalam 2 jam, tapi 2 jam tu yang berkualiti. Yes, betul Ustaz. Itu lebih baik daripada hari-hari duduk di rumah melepak tak ada buat apa, dalam bilik tidur je kerjanya. Lama-lama orang tengok menyampah. Okey. Betul Ustaz. Balik pada soalan Abang Nasir tadi, redha isteri. Sebenarnya bukan istilah redha Abang Nasir. Ya Ustaz. Redha ni kena redha suami, bukan redha isteri. Tapi isteri ni dia kena jadi orang yang sentiasa support suami. Ya. Isteri yang taat ni isteri yang sentiasa apa nama ni? Sentiasa support suami dia. Kerana ketaatan dia kepada apa nama ni? Kepada suami itu kan. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, lau kuntu
Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu nisa an yasjudna li azwajihinna. Kata Nabi SAW dalam riwayat ini, kalaulah seseorang itu boleh aku perintahkan untuk sujud kepada seseorang yang lain, saya aku akan perintahkan seorang isteri untuk sujud kepada suami. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi isteri ni sifat dia menyokong. Baik Ustaz. Kalau isteri sentiasa memberontak, isteri sentiasa tak puas hati, isteri sentiasa dia rasa suami dia tak seperti yang dia nak, kan. Tapi sentiasa memberontak, jadi suami ini yang kata suami dia takkan dapat ketenangan, dan suami susah nak berjaya dalam apa-apa yang dia laksanakan. Itu yang bagi mancing tu. Mancing pun tak dapat ikan lah Malaysia. Kalau hati rusing. Orang mancing kata kumpau. Kumpau tak dapat ikan. Saya pun tak tahu apa maksud kumpau secara spesifik. Tapi saya tahu kumpau ni kira tak dapat ikan lah. Sebab apa? Hati tak tenang ni, dia tak boleh, apa pun tak boleh konsentrate apa sih. Betul Ustaz. Kalau saya dulu main bowling kan, main bowling ni dia kena konsentrate. Kalau hati jiwa kacau tak boleh apa sih, habis. Pergi ke lorong sebelah bola. Kan? Khalifah Aula kata ustaz lagi banyak amanah. Betul. Amanah ya, betul. Ilmu, amanah kejujuran Allah banyak. Betul Ustaz. Abang Hanif kata Abang Nasir boleh buat kursus persediaan untuk nak kahwin dengan asatizah. Persediaan yang nak kahwin. Nanti kita buat kursus poligami lagi, bagus Abang Nasir. Lagi bagus. Upgrade. Saya buat sekali. Bagi saya ni bentang kan. Boleh Ustaz? Kita jemput muslimat sekali kalau boleh. Jangan muslimin je. Kena ada muslimat sekali. Baik. InsyaAllah Ustaz. Boleh. Ustaz balik Mesir kita setting. Tahun depan lah. Lepas saya balik. Tahun depan. InsyaAllah. Berita sensasi ni. Ini cikgu kita Cikgu Muhammad. Berita sensasi kita buat insyaAllah. Sebab pada saya dia adalah ilmu yang perlu kita kongsi supaya masyarakat faham apa yang kita patut boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Sebab ada sebahagian orang, dia banyak kategori manusia ni kan. Kalau buat poligami ni, ada orang dia teruja sangat, dia nak buat sangat walaupun dia tak ada ilmu, walaupun dia tak layak. Yang ini yang masalah masih. Dan ini majoriti pula tu. Itulah hanya. Yang kedua ni, orang yang ada ilmu, layak, dia buat. Okey, alhamdulillah. Yang ketiga ni, orang yang ada ilmu, layak, tapi dia tak buat. Dia teringin je tapi dia tak buat. Kan? Dia cerita-cerita je lah, sembang kat masjid, sembang kedai kopi, yang macam tu je lah. Tapi dia tak buat. So, yang kita fokus ni sebenarnya, kita nak bagi pengetahuan ni kepada golongan pertama, sebab dia tak ada ilmu. Dan kalau dia mampu tak mampu tu, kita kena bagi kesedaran pada dia. Dan kedua, golongan yang nak buat, pun kita kena bagi pengetahuan juga. Golongan yang tak nak buat tak apa, tak nak join pun tak apa. Kena makan buat berani ya. Kalau ikut berani, budak-budak yang naik motor rempit tu lagi berani. Dia lagi berani. Dia pakai baju biasa, t-shirt biasa je, boleh menerak atas motor. Itu kalau jatuh tu habis semua. Kan? Jadi kalau ikut berani buat berani tak ada. Berani ni kita akan berani dengan ilmu insya-Allah Malaysia. Berani kita ada ilmu. Poligami dengan ilmu. Ilmu kena ada. Ya, ilmu dan kefahaman insya-Allah. Baik. Balik kepada poin kita lagi satu Malaysia. Habis tu dah kahwin ni seronok kan, Nabi pun suka, jadi sunnah Nabi. Habis tu kenapa bercerai pula? Kan? Jadi ini antara persoalan. Okey.
Jadi saya Abang Nasir, saya pun suka buat istilah-istilah untuk memudahkan masyarakat faham. Kalau ikut dalam enactment kita Abang Nasir, saya pun tak ingat section berapa. Dalam enactment di negeri-negeri lah, termasuk enactment keluarga Islam di Perak. Perceraian ni dia mesti dibuat di mahkamah syariah. Di mahkamah syariah. Di hadapan hakim mahkamah syariah, di mahkamah syariah. Ya Ustaz. Okey. Sebab apa Abang Nasir? Kenapa ada orang kata, apalah susah ni, apa gini kan? Okey, kenapa? Kita kena faham bahawa setiap satu peraturan tu dibuat kerana bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Okey, kenapa? Sebabnya kat sini di sini saya bahagikan perceraian ni Abang Nasir, dia ada kategori cerai patut, ada kategori cerai tak patut. Patut dengan tak patut. Istilah mudah saya. Itu dah senang faham. Senang faham. Cerai patut, cerai tak patut. Cerai wajar, cerai tak wajar. Bolehlah kalau kita guna bahasa lebih ni kan. Cerai wajar ni lebih mudah kita klasifikasikan kalau dia dibuat di hadapan hakim setelah melalui proses. Sebab apa Abang Aziz? Sebab bila dia melalui proses, jadi hakim akan dengar, kan, pihak-pihak akan bagi keterangan, semualah. Akhirnya mereka pun dah buat satu konklusi. Setelah hakim dengar semua, hakim pun, contohlah, hakim pun membenarkan perceraian. Okey. Bila hakim membenarkan perceraian tu, maknanya cerai tu cerai patut. Cerai patut ni dari segi hukum dia ada terbahagi kepada tiga. Wajib, sunat, harus. Kan? Cerai tak patut, kan? Cerai tak patut ni dia boleh pergi kepada makruh atau haram. Okey. Itu yang kata cerai tak patut. Cerai tak patut ni macam mana Abang Nasir? Cerai tak patut ni maknanya dia buat di luar mahkamah. Tak semua yang buat di luar mahkamah tu cerai tak patut. Tapi oleh kerana dia tak melalui proses, jadi kemungkinan dia cerai tak patut tu tinggi. Ini yang kata tadi sebab yang remeh. Benda kecil-kecil. Sebab lupa tutup lampu. Suami marah kena cerai. Isteri apa nama ni, lupa tutup apa nama ni, tak ada belacan Ustaz, sambil belacan tak ada, masak tak ada sambil belacan. Ramli dah bagi tahu dulu dah. Merampui marah cerai. Ada kes yang dekat sini ni sebab apa? Sebab isteri beli, tak tahulah sebab apa kan. Saya tak naklah cerita terlalu dalam. Tapi sebab dia, isteri beli lauk dekat satu kedai ni, dia tak suka, dia ceraikan. Itu punca Punca. Ini yang berlaku depan saya ni. Ya Allah. Lagi adalah banyak yang kita kata kategori-kategori ni adalah kategori cerai yang tak patut. Yang paling kurang kita kata makruh. Yang Nabi SAW sebut, hadis ni hadis yang dipertikaikan. Ada sebahagian ulama kata dhaif, tapi Imam Al-Hakim kata sahih. Abghadul halal anallahi at-talaq. Seburuk-buruk atau semurka-murka Allah pada benda yang halal adalah talak. Maksudnya ulama hukum dia makruh. Makruh ni bila diceraikan tu dengan pasal bihun dan suhun pun cerai. Bihun silap beli. Orang suruh beli suhun, dia beli bihun. Ambil. Atau terbalik kan. Jadi kadang-kadang sebab yang remeh ni, maka mereka bercerai. Ataupun Abang Nasir, saya dengar dalam kes inilah GISB yang baru ni, saya dengar ada yang mereka buat live, kemudian ada bekas-bekas pengikut telefon ni. Ada dakwaan di situ kata Syekh ni bila kahwin dengan budak-budak ni, sampai satu masa dia pun cerai, kahwin pula dengan Syekh lain. Lepas tu cerai, Syekh kahwin pula dengan Syekh lain pula. Maknanya macam demo ni macam bagi bergilo-gilo pula.
Macam tu pun ada. Sebab dia kahwin cerai tu dia dengan arahan. Jadi yang Oh. isteri ni dia tak boleh buat apa, dia kena ikut je arahan. Hmm. Dia kalau macam itu pun pada saya termasuk kategori yang tak patut kan. Maksudnya cerai yang tak patut dibuat sewenang-wenangnya. Ikut Hmm. suka nak bila nak cerai cerai. Hai Lepas ya tu Allah. lepas cerai sampai habis dah arahan kahwin pula dengan diarahkan pula kahwin dengan wani. Lepas tu nanti cerai kahwin arah pula jadi ini Nauzubillah. pun satu benda yang pada kita lah jika benar benda tu berlaku dia satu termasuk kategori cerai yang tak patut. Tak Okey. patut. Jadi kita nak tengok dekat sini masih sebab itu saya nak kata sebenarnya bercerai ni uh, bila sebut cerai aja memang satu benda musibah lah. Hmm. Orang tak suka. Tapi kalau cerai yang patut, kita kena tengok hukum dia mana sih. Kalau Hmm. sunat, maknanya benda tu sendiri dari segi syarak agama galakkan. Hmm. Oh, ada ya. Ah, Agama galakkan bercerai? untuk Ada. cerai. Ada. Ada. Contohnya dalam kitab-kitab fiqh disebut bagi pasangan yang tidak serasi, yang tak boleh menunaikan tanggungjawab sama ada lelaki atau perempuan, maka mereka sentiasa berlaku syiqaq. Syiqaq ni maknanya bergaduh, Gaduh. bergaduh mulut kan. Maknanya tak ngam kan, tak rasi. Maka pasangan ini termasuk kategori yang sunat mereka bercerai. Sunat mereka bercerai. Kerana perkahwinan ni kalau kita bincang tadi Abang Nasir, perkahwinan ni litaskunu ilaiha supaya kita ada dapat ketenangan Abang Nasir. Hmm. Perkahwinan Betul, ni supaya Ustaz. kita tenang. Balik rumah tenang tengok. Ya, balik rumah kita seronok je. Balik nak orang kata apa nak berehat-rehat, bertenang-tenang melihat isteri kan. Ha. Isteri bertenang melihat suami. Tapi kalau dah ada satu kes dulu saya ditapah lah. Dia kata Ustaz saya 25 tahun lebih kurang lah. Dia cakap dulu saya berlupa berapa jumlah Tapi memang orang tua lah ni nak bercerai. 25 tahun ke saya rasa lebih dah berkahwin dengan dia kata. Bila suami saya balik je saya terus apa berdebar. Takut. 25 tahun saya ingat lebih kurang itulah dia sebut atau 30 tahun. Dia suami balik je berdebar. Dah takut. Pandai paran. Oh, pandai baran. Ya Terima kasih Allah. semua pada yang bagi apa like bagi Yusri gift Wana saya. Suki. Terima kasih Orang semua. Gopin. Jadi takut masih. Jadi maka dia sebenarnya orang-orang macam ni daripada awal lagi sebenarnya dia tidak mencapai maqasid kepada perkahwinan. Hmm. Ketenangan tu tak ada. Tak ada ketenangan, tak ada dalam rumah tangga. Dan kemudian Allah sebut wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kasih sayang dan malah ihsan. Sebab itu Nabi kata khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik berbuat baik kepada ahli keluarga kamu. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang terbaik buat ahli keluarga aku. Maknanya kita dengan ahli keluarga ni terutama suami yang menasih. Suami ni dia kena bersifat mawaddah dan rahmah. Ada ihsan. Kalau ada penyakit, saya sebut penyakit pandai baran tu kena cari rawatan. Betul Ustaz. Pandai baran ni kena rawat mana sih? Betul Ustaz. Dia kalau tanya saya sangat menggalakkan masyarakat sekarang pergi jumpa dengan kaunselor yang berautoriti, yang terlatih, ataupun doktor-doktor yang mempunyai kepakaran dalam ilmu berkaitan dengan jiwa. Orang kita ni sensitif sikit kalau sebut jumpa doktor jiwa ni, dia berkata, "Oi, aku bukan gila." Aku bukan gila. Bukan masalah gila, tapi pandai baran ni sebenarnya sebahagian daripada gila dah. Oh ya Allah, na'udzubillah Ustaz. Dia kena rawat. Kena dapatkan rawatan. Dia kena sedar bahawa dia pandai baran tu penyakit. Kalau tidak, dia akan menganiaya pasangan dia. Macam betul, tadi lah. 25 tahun, 30 tahun, dia balik je, isteri takut. Ini macam mana kan? Saya tanya dengan makcik tu. Kenapa makcik dah 25 tahun atau 30 tahun baru mengadu? Kenapa dulu tak ni?
Saya dulu pun saya pun ingat saya pun tak tahu mana nak pergi. Saya pun macam tu lah lebih kurang kan. Tapi sekarang ni Ya. saya rasa kalau saya bercerai pun tak apa, anak-anak dah ada begitu gini ha. Macam tu lah. Dulu Hmm. mungkin dia rasa dia pun tak ada tempat nak bergantung. Hmm. Takut pun takut lah macam tu. Hmm. Jadi ini contoh Abang Nasir yang maknanya dari segi syarak orang-orang macam ni kalau dia bercerai pun dari segi hukum adalah sunat. Kalau mereka datang jumpa dengan hakim dibuktikan lah. Dibuktikan. Ataupun kategori termasuklah suami yang tidak memberi nafkah kan. Malas kerja. Tak mau solat setelah di ni lama tapi tetap meninggalkan solat sebagai contohnya. Itu pun ataupun isteri sama juga. Isteri yang maknanya isteri yang tak boleh, tak mahu menunaikan tanggungjawab dia. Kan? Kalau dah sibuk apa dengan live, kadang-kadang sekarang ni kan demo pun suka live, isteri pun suka asyik live je, asyik nak macam-macam ni sehingga rumah tangga tak terjaga. Ini kena ditegur kan, kena dibagi tahu. Tapi kalau tak berubah, maka ini pun termasuk kategori yang mereka ni harus atau sunat mereka bercerai. Dia isteri macam tu Ustaz. Isteri macam tu yang suka online ni, ngajarnya senang je Ustaz. Kahwin lagi satu. Itu ngajar. Selalunya kalau kahwin nanti dia mengamuk Itu saya cakap dekat orang rumah saya selalu. Kalau lah isteri aku macam ini, abang ngajar dia kahwin lagi satu. Itu ngajar. Nanti orang perempuan kata, demo ni tak ada kerja lain. Benda tak ada kerja lain. Benda ni benda yang dia ada yang setuju dengan saya Ustaz. Terima kasih lah. Cadangan terbaik Abang Nasir. Ustaz Usuk ni dia seorang pun belum. Seorang pun belum. InsyaAllah kita doakan dia insyaAllah. Amin. Jadi kan itu saya pernah tanya dengan ada sebahagian peserta-peserta khusus perkahwinan tahu tak sebenarnya cerai ada yang wajib? Ada yang wajib? Ya, ada yang wajib. Contohnya kalau dalam kitab-kitab ditulislah bagi kes-kes yang mendatangkan mudarat, maka mereka hendaklah difasahkan atau diceraikan kerana pasangan itu mendatangkan mudarat dalam keadaan dia tak tahu. Sebagai contohnya sebelum kahwin dia tak dikhabarkan rupanya suami tu ada penyakit HIV contohnya kan, atau isteri pun atau isteri ada penyakit HIV kan, macam itulah, ada AIDS. Jadi dia tak beritahu. Kalau dia dah beritahu maklum awal, bersetuju, itu lain bab Abang Nasir. Itu lain. Jadi dia sebab akan mudarat tadilah, sebabkan mudarat. Ataupun mungkin bagi kes-kes yang mereka berkahwin, sebagai contohnya dalam keadaan yang tak tahu bahawa yang wanita yang dia kahwin tu adalah mahram dia. Na'udzubillah. Contohnya dia terkahwin dengan saudara susuan. Saudara susuan kan. Dia mana tahu, dia tak tahu. Lepas dia kahwin, mak dia bagi tahu, kata mak dulu ada saudara susuan. Cek tengok, rupanya isteri dia itulah saudara susuan dia. Ya Allah. Jadi mereka wajib dipisahkan. Kan? Jadi tak boleh, walaupun sayang ke, walaupun apa ada tak boleh nak apa bendanya. Kalau dia berkata selalu orang buat cerai, orang kata cerai ni dia apa, orang akan kata kesian anak kan. Okey. Bagi kes wajib ni, kesian tak kesian, ada anak tak ada anak, dia wajib cerai. Macam tadi kan, dia wajib berpisah walaupun dah ada anak ni macam mana. Anak-anak lah nak buat macam mana kan. Jadi dia, sebab tu Islam dia lebih rasional lah dalam menangani isu ni. Sebab setengah agama tu dia tak bagi
tak boleh bercerai. Susah sangat bercerai. Hmm. Kahwin pun susah, bercerai pun susah. Ini Maaf ni. Ustaz, ah, kita pun tak ada banyak masa Ustaz. Ustaz okey. bekerja, saya Ya. pencen. Ustaz ada dua soalan lah kan. Saya Ya. minta Ustaz jawab lah. Satu, edah orang yang dah bercerai satu Ustaz. Macam mana? Edah dia sama ke macam orang yang dah mati, dia boleh keluar rumah ke atau macam mana? Itu satu. Lepas tu, selepas cerai Ustaz, okey lah dah cerai dah. Selepas cerai, press conference. Suami saya tak bagi tu, tak bagi duit raya tu semua. Macam mana ni Ustaz? Tapi biasa yang kita tengok ni, bila press conference ke apa ke, yang bekas suami dia tu, tak tahu lah, wallahualam lah kan, yang saya nampak, tak adalah komen apa-apa pun, diam je. Tapi biasanya isteri, dia aib suami, tak bagi duit raya lah, itulah, inilah, panjang lebar cerita. Bukan kita nak pelekeh orang, tapi inilah jadinya. Dia Ya. selepas cerai dan edah isteri yang cerai. Macam mana Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wanita yang diceraikan ni, kalau dia masih ada haid, dia kena iddah 3 kali suci lah. 3 kali suci. Kalau dia sudah tidak ada haid, sudah menopause, dia 3 bulan. 3 bulan Qamariah, bulan Islam. Ya, bulan Islam. Kalau yang meninggal suami, dia 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, beza. Cuma beza sikit, yang meninggal suami ni dia ada ihdad, dia panggil. Dia ada berkabung. Berkabung. Jadi dia ada beza sikit lah. Berkabung ni maksudnya dia tak boleh pakai cantik-cantik, tak boleh pakai ni yang berseri, dia tak boleh keluar rumah dengan tanpa sebab-sebab yang daruri ataupun hajat yang bersangatan. Jadi dia tak boleh pergi makan raya, tak boleh ni, tak boleh lah. Bagi yang bercerai biasa ni, dia boleh. Tapi kalau ikut dalam mazhab kita Syafi'i, dia masih lagi perlu minta izin suami. Suami. Dalam edah tu. Maksudnya kalau dia nak pergi keluar musafir ke apa, dia masih lagi perlu minta izin. Sebab apa? Suami tu masih boleh boleh merujuk dia pada bila-bila masa. Ni bagi talak raj'i. Talak yang boleh rujuk masih. Talak yang boleh rujuk. Bagi talak bain yang tak boleh rujuk, kalau fasakh ataupun talak-talak yang tak boleh rujuk, khuluk ke, jadi dia tak perlulah minta tak perlu minta izin suamilah. Kerana itu bukan suami dia dah. Okey, cuma dari segi adab ataupun hukum berkaitan dengan wanita yang dalam iddah ni, kalau dia iddah raj'i, kan, dia tak boleh lah pergi, yalah dah ada boyfriend ke, Standby tunggu Ustaz. ataupun kawan dia kata I nak kahwin dengan you ke, hukumnya haram. Tak boleh. Tak boleh lagi. Tapi kalau dia talak bain, talak yang tak boleh rujuk, boleh orang hin-hin, boleh hin-hin kata nak kahwin dengan dia. Tapi meminang tak boleh. Minang tak boleh. Bagi yang talak bain lah. Talak bain ni ada bain sughra, ada bain kubra. Bain yang kecil, bain besar. Bain kecil ni macam fasakh, hakim fasahkan. Baim, bukan baim, bain. Bain. Nun. Ujung dia nun. Bain ada edah, ya ada edah. Ada edah. Yang tak ada edah ni wanita yang diceraikan belum pernah disetubuhi. Itu istilah Melayu kata janda berhias. Yang tu tak ada edah. Itu dia janda berhiasnya. Itu janda berhias. Bukan pasal dia banyak gelang, mana sih. Baru hari ni tahu Ustaz. Itu maknanya dia diceraikan belum pernah disetubuhi. Bain, ya. Jadi dia tidak ada edah. Tapi yang lain-lain walaupun bain tadi, bain sughra, seperti fasakh, seperti khuluk. Khuluk ni tebus talak, isteri bayar sebelah wang. Ini adalah khas, nanti kemudian kita bincang lah mana sih. Bab-bab cerai ni kita bincang detail. Tajuk jenis-jenis cerai. Termasuk ta'liq, termasuk khuluk dan apa semualah insya-Allah.
Nanti kalau saya boleh bangun awal, kita live. Minggu depan Yelah. saya masih ada lagi. Minggu depan Saya Ustaz ada ada. lagi. Minggu nanti kita try tengok. Kalau saya boleh bangun awal, kita live daripada Mesir. Pukul 8 pukul 9 dekat sini. Maknanya pukul 4 pagi kat sana. Pagi. Boleh kot, insyaAllah. Boleh lah. Saya kejutkan Ustaz pada tahajud. Boleh lah. Kira tahajud, insyaAllah. Mudah-mudahan lah tengok keadaan macam mana kan. InsyaAllah Ustaz. Talak bain dia sama juga ke tempoh 3 bulan juga ya Ustaz, yang dicerai talak 3 tu. 3 bulan kalau dia sudah tidak ada haid. Dia sama. Kalau talak raj'i pun 3 bulan, talak bain pun 3 bulan bagi wanita yang sudah tidak ada haid. Bagi wanita yang masih ada haid, 3 kali suci. Dia ada beza kat situ lah. 3 kali suci dengan ataupun 3 bulan. Okey. Berkenaan dengan bukan sebelah hari apa tu? tak faham. Kalau ada menopause. Menopause. Bukan menopause. Macam-macam silah itu ya. Okey. Jadi kalau bain tadi, dia boleh hin-hin lah. Dia boleh hin-hin. Tapi dia boleh lah. Bunga di sana boleh pantun lah dah Ustaz. Ustaz boleh pantun bunga di sana. Kumbang menunggu. Cik. Dia boleh main pantun dah. Boleh pantun dah. Tapi kalau talak raj'i tak boleh. Tak boleh. Jangan pantun-pantun, jangan jadi pasal. Jangan pantun-pantun. Pantun tu haram. Kan? Gunung Daik bercabang 3 kan. Lepas ni bolehlah jadi isteri saya yang ketiga. Tak boleh. Itu Tak boleh. Tak boleh. Okey. Jadi itu soalan yang Abang Nasir tanya berkaitan dengan edah kan. Yang keduanya yang takhir itu sebut ni berkaitan dengan selepas cerai. Selepas cerai. Maksudnya masa kahwin pun tak boleh cerita aib. Dah cerai pun tak boleh cerita aib. Tak boleh cerita aib. Kita hanya boleh cerita kepada orang yang kita buat aduan, hakim kan, kepada pada perbicaraan, kepada kaunselor. Orang-orang yang ni je yang boleh mendengar cerita-cerita yang kita nak kita nak ceritakan hal keadaan. Ceritakan. Betul Ustaz. Ya. Kepada orang awam tak boleh, ya. Tak boleh. Hukumnya haram kan. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, hadis riwayat Imam Daud, ya. Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yuqdi ila imra'atihi wa tuqdi ilaihi summa yanshuru sirrah. Walaupun Nabi sebut ni lelaki, tapi kias je sama, perempuan pun sama. Nama je. Kata, seburuk kedudukan manusia di akhirat nanti, ya, seorang lelaki yang berhubungan dengan isterinya, ya, dan isterinya berhubungan dengan dia, kemudian dia ceritakan rahsia. Maksudnya dia ceritakan benda yang sepatutnya dirahsiakan. Aib ni apa benda mana sih? Aib ni benda yang kita tak suka kalau orang lain tahu. Itu aib. Aib. Okey. Tapi aib ni ada yang bersifat peribadi, ada yang bersifat umum. Kalau untuk kemaslahatan umum, ulama kata harus kita menceritakan aib tadi sebab untuk menjaga kemaslahatan umum. Sebagai contoh, orang yang terkenal, orang yang nak diambil, disyakik melakukan rompakan ataupun ada video CCTV dia bercuri, jadi disiarkan gambar dia. Sila dikenaki, polis kata polis kenaki orang-orang ni. Jadi itu bukan kategori menyiarkan aib. Itu untuk tujuan kemaslahatan dihukumkan harus. Orang tengah pecah tabung masjid tu, tengah ketuk-ketuk tu supaya jangan dibuat tempat lain lagi. Okey. Tapi yang aib ni adalah benda bersifat peribadi yang orang lain tak perlu tahu. Dan dia pun masalah tu masalah mereka, sesama mereka je. Kan?
Saya Ya tengok Allah. kes yang terbaru ni bukan apa. Netizen duk desak. Itulah hairnya. Netizen pun ialah desak-desak. Jadi Heboh dia hair rumah tangga seolah-olah orang. macam nak mempertahankan diri dia lah, nak kata dia tak Hmm. salah. Jadi dia Hmm. aibkan pasangan. Sebenarnya netizen pun salah, dia pun salah, wartawan pun salah. Ya, memanglah. Sepatutnya benda-benda ni tak dibangkitkan. Tak ada keperluan. Saya ada sebut contoh lah pada saya dulu kan. Ini cerita aib lah, bukan pasal suami isteri. Ada satu orang ni bulan puasa, dia makan nyuruk di belakang lori contohnya. Okey. Ha. Ada kawan dia datang buat live rakaman. Ha. Tunjukkan dia Dah tak makan. puasa. Hmm. Itu termasuk buka aib. Buka aib. Ha. Sebab dia buat tu sembunyi-sembunyi. Itu dia dosa dia. Kalau ni dosa dengan Allah Ta'ala sebab dia buat sembunyi. Kalau kita tengok enactment kita pun, kesalahan adalah makan di tempat awam, tempat terbuka. Pak Awam. Dia mungkin driver lori contohnya, yang musafir, yang boleh harus berbuka. Betul. Jadi dia makan secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Bukan Tiba-tiba kedai ada makan. kawan ni pergi buat Ambil rakaman, gambar. tunjuk kat orang, kata dia tak puasa. Ini sebenarnya contoh Aib. lah. Contoh termasuk perkara membuka aib. Nabi kata, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang simpan aib saudaranya, Allah akan simpan aib dia di akhirat. Amin. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi kita kalau tahu benda aib ni, kita simpan je. Maksudnya rumah tangga ni macam-macam rahsia kita ada. Baik suami, baik isteri, betul tak? Betul Ustaz, sama-sama. Jadi kalau dah kita cerita habis rahsia ni, yang memang sepatutnya disimpan. Ini yang Nabi kata seburuk-buruk tempat di akhirat nanti. Udah di taman aib. Apa bahasa entah, teman pun tak faham. Tak faham Ustaz. Tak faham. Okey, tak Saya faham. pun tak faham. Okey. Nama Zulfatir. Okey. Jadi kesimpulan kita buat Malaysia, kalaupun kita berlaku perceraian lah bercerai dengan cara yang harmoni. Yes. Di mahkamah selesai habis. Habis. Kemudian kalau wartawan sibuk tanya dekat luar, kata kami telah bersetuju dengan persetujuan bersama untuk bercerai. Jadi dah titik. Tak payah pula nak sambung lagi. Ini sebab itu, sebab ini dan sebagainya. Sebab tu cerita dalam mahkamah. Dalam mahkamah kita tahu. Sebabnya dia kadang-kadang bukan apa Malaysia. Saya pun tahu jugalah kes-kes ada banyak dalam di mahkamah. Mereka kadang-kadang tak boleh pun nak membuktikan. Tapi dia mendesak suami suruh ceraikan. Dia tak bagi kerjasama dah dalam rumah tangga. Akhirnya suami pun mengalah lah. Suami kata tak apalah, kalau dah tak nak sangat nak macam mana Ustaz, kata dia. Jadi ceraikan. Kemudian bila dah bercerai macam tu, supaya nampak jangan dia pula yang salah, dia pergi cerita pula ke kawan. Aku sebenarnya suami aku tu yang begini. Ini yang tak guna ni. Kan? Jadi sepatutnya habis tutup buku. Dah Benda selesai. ni tambah zaman moden Malaysia, video apa semua ni, benda yang tersimpan. Simpan. 10 tahun 20 tahun ni anak tu akan dengar. Ada lagi. Nak. Kesian esok anaknya besar dia tengok video tu. Ya. Allah. Jadi nasihat ialah saya juga, kita semua, yang pertamanya rumah tangga ni dia adalah ujian, cabaran ya. Kita kena, Ya betul Ustaz. kesabaran, kita kena latih diri kita. Kalaupun macam kita tadi, hukum bercerai sunat dan sebagainya, kita nak bercerai dan sebagainya, boleh, tapi buatlah secara harmoni, insya-Allah. Kan? Wallahualam. Cukup sekadar itu untuk hari ni masih. Kita jumpa lagi. Alhamdulillah Ustaz. Ini bukan apa, ilmu pasal bukan apa Ustaz. Pasangan muda lah, pesan untuk pasangan muda kita, tapi tua pun sama juga kan. Cari ilmu, kena ada ilmu kan. Ada banyak pengajian, duduk dalam majlis ilmu.
dalam family tu buat usrah, kan, berbincang, kan. Kalau suami marah, isteri diam. Isteri marah, suami buat muka sekupang. Selesai masalah. Wallahualam Ustaz. Terima kasih, insyaAllah kita jumpa minggu depan. So, bukan apa sebelum saya ni, kita buat sembang santai je sebenarnya, bukan nak nuju ke siapa-siapa, tapi pengajaran untuk diri kita juga, keluarga kami juga, insyaAllah. Wallahualam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.